Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Dunia 11 Pagi. Pihak berkuasa Amerika Syarikat meluluskan penggunaan vaksin COVID-19 jenis Pfizer dan Moderna bagi kanak-kanak berumur 5 tahun dan ke bawah, sekaligus menjadikannya negara pertama yang menggunakan vaksin jenis mRNA bagi kanak-kanak seawal 6 bulan. Ketua Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit CDC, Rochelle Walensky, percaya kelulusan itu mampu mengoptimumkan kadar imunisasi secara lebih meluas. Sementara Presiden Joe Biden dalam kenyataan menyebut ibu bapa boleh membuat janji temu seawal minggu depan di semua hospital, klinik dan farmasi. Sebaik lampu hijau itu diberikan, pentadbiran makanan dan ubat-ubatan, pengedaran vaksin akan disegerakan. Sementara itu, Afrika Selatan mendapat kelulusan untuk membangunkan vaksin COVID-19 keluaran sendiri. Perkara itu disahkan Menteri Perdagangan Ibrahim Patel. Ia selepas Pertubuhan Perdagangan Dunia bersetuju untuk melonggarkan sekatan harta intelek terhadap vaksin berwabak berkenaan. Negara itu kini dibenarkan membangunkan vaksin menggunakan bahan yang terkandung dalam vaksin sedia ada tanpa perlu mendapatkan kebenaran daripada pemegang paten. Selain Afrika Selatan, India turut dibenarkan mengeluarkan vaksin sendiri. Ini pula berkenaan wabak cacar monyet. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO akan menghapuskan perbezaan antara negara endemik dan bukan endemik daripada data penyakit itu. Ia dalam usaha menyatukan tindak balas terhadap virus berkenaan sekaligus berupaya mendapatkan data secara lebih jelas di semua negara terlibat. Ini berikutan wabak yang secara amnya hanya terhad di Afrika Barat dan Tengah kini sudah menular ke beberapa benua lain. Bermula pada 1 Januari hingga 15 Jun, sebanyak 2,103 kes telah disahkan sebagai cacar monyet di 42 buah negara. 1 kematian juga dilaporkan berlaku. Agensi Kesihatan Pertubuhan Bangsa Bersatu dijadual mengadakan mesyuarat tergempar pada Khamis depan. Ia bagi menentukan sama ada untuk mengklasifikasikan wabak cacar monyet sebagai darurat kesihatan awam antarabangsa yang membimbangkan. Dalam pada itu, kira-kira 800 keluarga di wilayah Hwanghae Selatan, Korea Utara dikesan mengalami penyakit yang digelar wabak usus. Sepasukan kru perubatan dikejarkan ke kawasan tersebut bagi tujuan siasatan dan seterusnya ditugaskan mengekang wabak penularan. Menurut Pegawai Perubatan Korea Utara, penyakit yang pertama kali dikesan Khamis lalu itu mungkin taun atau kepialu. Ribut monsun yang membadai Bangladesh dan India ketika ini telah mengorbankan 59 nyawa dengan jutaan yang lain terkandas akibat banjir luar biasa. Fenomena alam itu juga mengakibatkan berlakunya kejadian tanah runtuh yang telah memusnahkan kediaman serta kerosakan harta benda yang lain. Di dataran rendah Bangladesh, ia merupakan ancaman biasa kepada jutaan penduduk di sana. Namun pakar percaya perubahan iklim telah meningkatkan lagi kekerapan bencana alam itu untuk berulang. Sepanjang minggu lalu, kawasan di timur laut Bangladesh menerima hujan lebat tanpa henti mengakibatkan kawasan empangan utama pecah. Ia disusuli banjir luar biasa yang berlaku hanya dalam masa beberapa jam. Sementara di India, negeri Assam menjadi antara kawasan paling teruk terjejas. Sekurang-kurangnya 16 orang terbunuh sejak Khamis di wilayah Meghalaya. Di timur Nigeria, seorang lelaki telah menembak mati 10 penduduk dalam siri keganasan terbaru di wilayah Borno. Mangsa terdiri daripada 9 lelaki dan seorang wanita yang ditembak ketika mengambil sisa besi dari kenderaan yang dibakar dalam operasi ketenteraan di kampung Goni Kurmi. Menurut pegawai tentera Ibrahim Liman, kesemua mayat mangsa ditemui tentera dengan kesan tembakan. Pihak berkuasa tempatan bagaimanapun masih belum mengeluarkan sebarang kenyataan rasmi.
Polis Brazil mengesahkan kematian wartawan Britain Dom Phillips 57 tahun dan jurupandunya Bruno Pereira 41 tahun yang hilang di hutan Amazon akibat dibunuh. Hasil siasatan forensik terhadap mayat kedua-duanya menemukan kesan tembakan. Pihak berkuasa mendapati mereka ditembak dengan peluru yang digunakan untuk berburu. Phillips dipercayai meninggal dunia akibat satu das tembakan di dada, manakala Pereira terima 3 das tembakan dengan satu di kepala. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.